sifat-sifat mutlak untuk forex. Pertama sekali. Okey, sekejap Ini adalah pengenalan dia. Okey. So semua clear dengan saya punya gambar ni. Okey, semua ready untuk kandungan asas forex nombor 2 sebab benda ni secara personally pendapat saya ini adalah cara nak trading dan mengenali sifat-sifat market yang sebenar. So kena take note dan kalau boleh salin ataupun ready dengan apa-apa soalan kalau ada berkenaan sifat-sifat mutlak ni sebab nanti kita akan terus tunjuk macam mana nak orang kata macam mana kita nak teruskan belajar, maksudnya praktikal kita akan tunjuk sifat-sifat mutlak dia. Okey, semua ready Okey. Kalau ready Okey, kalau ready cakap ready. Ready second time, semua ready Okey. So, yang pertama sekali kalau untuk sifat mutlak forex adalah yang pertama, dia ada dua jenis pergerakan dalam market sebenarnya. Pergerakan pertama dipanggil sebagai uptrend. Nampak uptrend? Dan pergerakan kedua dipanggil sebagai downtrend. So macam mana pergerakan ni? Dia punya sifat-sifat dia. Sifat ni apa? Maksudnya macam mana rupa bentuk dan terjadinya uptrend dan downtrend tu. So yang pertama sekali kita nak faham tentang uptrend dahulu. Uptrend ni simple je. Kita kena faham tentang paras tertinggi. Nampak tu? Paras tertinggi. Paras tertinggi. Paras tertinggi ataupun dipanggil sebagai, saya tulis paras tertinggi. Paras tertinggi ataupun nama orang putih dia dipanggil sebagai resistant. Resistant. Yes. Resistant ataupun short form dia R je. Take note So bila R ni ataupun paras tertinggi, macam kita tahulah mestilah yang di atas. Paras tertinggi mesti di atas. So kita tengok dekat sini. Mana saya punya shape? Okay, line. Kita lihat dekat sini. Saya tandakan paras tertinggi sahaja. Yang line merah ni. So bila paras tertinggi di sini, bermaksud bila harga dapat melepasi paras tertinggi. Ni harga melepasi paras tertinggi. Terjadinya uptrend. Dan memahami pergerakan sebenar market adalah seperti tangga. Dia bukan macam roket. Kalau dia naik, dia tak macam roket terus naik macam tu. Dia kena naik umpama tangga. Naik, turun, dan naik. So dia ada tarik nafas. Maksudnya dia ambil nafas dulu untuk naik. Dia takkan naik terus macam roket. Sama juga sifat kalau menurun. Menurun pun macam tangga, turun, dia naik sikit, turun, dia naik sikit dan dia turun. Itulah sifat untuk downtrend. Tapi kita cerita dulu habis tentang uptrend. Pertama sekali, bila harga dapat naik dan dia akan melakukan penurunan sebentar. Dan dia akan tinggalkan paras tertinggi ataupun resistant ataupun kita letak nama dia R. Bila dia tinggalkan resistant ni, bermaksud kita dah ada paras tertinggi. Kita buat dulu line. Yes. So bila paras tertinggi itu dah keluar dekat situ, tiba-tiba harga dapat melepasi paras tertinggi tu. Dia melepasi paras tertinggi dan dia membuat harga tinggi yang baru di atas ni. Dan dia turun balik. Bila dia turun balik, kita ada paras tertinggi yang lagi baru. Di sini saya buat balik 1 dan dia ada tempuh 2 punya paras tertinggi. So bila harga dapat melepasi paras tertinggi yang pertama, saya buat ni nombor 1 ni nombor 2. Bila dia lepas paras tertinggi yang nombor 1, bermaksud dia dah jadi uptrend. Cukup sekadar 1 pun cukup jadi uptrend sementara. Dan bila dia lepas paras tertinggi kali kedua, bermaksud uptrend tu strong, dia kuat. Itu je. Syarat untuk uptrend, ingat, basic dia adalah melepasi paras tertinggi ataupun melepasi paras resistant. Itulah ciri-ciri untuk uptrend. Dan manakala untuk downtrend pula, kita tengok dekat sini, beza dia adalah dia melepasi paras terendah. Kita tengok sini. Paras terendah ni maksudnya, macam saya cakap tadi,
Bila harga dapat, orang kata, bila harga turun, dia tak boleh turun terus. Dia perlu ambil nafas dulu, baru dia dapat turun lagi sekali. Bila dia turun, dia akan tinggalkan dinamakan support, S. Support ataupun paras terendah. Bahasa orang putih dia dipanggil support ataupun S. So bila S ni keluar, support ni keluar, dia menandakan itulah tempat paling rendah market ada. Kan, harga paling rendah pernah dicapai di sini. So, bila dapat melepasi sekali di sini, dia lepas sekali harga terendah di sini, maksudnya dia dah jadi downtrend. Sama juga sifat dia. Dan bila dia naik balik dan dilepas lagi sekali harga terendah yang nombor 2, barulah jadi downtrend yang lagi kuat. So, beza untuk uptrend dan downtrend adalah uptrend ni dia melepasi paras tertinggi. Itu je. Kalau downtrend, dia melepasi paras terendah. Paras terendah dinamakan support. Kalau uptrend adalah dinamakan resistance untuk paras tertinggi. Itu je beza dia. So, macam saya nak bagi tahu, paling penting dalam trading adalah berkenaan trend. Trend adalah sifat forex yang sebenar dan sebenarnya wajah dia yang sebenar. Itu yang kita kena faham dalam trading. Kalau kita dapat berpegang pada trend dan kita mahir tentang trend, memang boleh buat duit. Betul. Saya akan beritahu betul-betul. Boleh buat secara konsisten, boleh buat duit dan jadikan ATM machine. Kita punya komputer, laptop ke, handphone ke, boleh jadi ATM machine kalau kita faham betul-betul pasal trend ni. Dulu masa saya belajar trading, saya nak cerita sikit lah. Masa saya belajar, awal-awal pada tahun 2008, trading, saya banyak loss. Sejujurnya memang banyak sangat loss sebab banyak melawan trend. Saya pun tak sedar melawan trend tu macam mana. Sebab tak pernah belajar secara mendalam. Tak ada orang nak ajar pasal trading dulu. 2008 susah nak cari orang nak mengajar. Sampailah saya jumpa cikgu trading saya di Kelantan. Dia selalu tekankan kalau tak faham trend, susah nak jadi trader yang pro ataupun consistent trader. So dia mengajar saya semua tentang trend. Follow trend, follow trend, follow trend. Sampailah orang kata saya boleh jadi full time trader. Sampailah saya boleh melahirkan trader-trader yang pro hanya dengan mengenal rupa sebenar trend tu. So sebab tu saya cakap kalau boleh orang kata kaji mendalam lebih dalam trend ni. Kaji lagi dan kaji lagi tentang trend ni. Okey, faham ke berkenaan uptrend dan downtrend? Ada persoalan tak tentang uptrend dan downtrend ni? Minta respon sikit. Okey, ada ke? Faham? Yang lain faham? Persoalan yang paling penting adalah ada yang tak faham tu. Ada yang tak faham. Semua faham Okey, kalau semua faham, kita teruskan lagi. Kita bercerita, okey, tadi uptrend dan downtrend. Ini kita cerita nama dia macam mana? Dia lebih kepada dia punya technical terms. Technical terms. Abang Zul, baru macam mana nak predict trend? Baru kita nak masuk bang. Ya sabar bang. Saya tahu abang excited. Okey. So, untuk ICWR, ini adalah cara nak mengenal trend dan mengetahui trend tu nak naik ke, nak turun ke menggunakan ICWR. Okey. Jadi, pertama sekali, mengenal sifat forex. Nama dia ataupun nama manja dia ICWR. Impulsive, Wave Corrective, Wave dan Retracement. Ini adalah cara nak mengenal kenaikan ataupun penurunan market ataupun cara nak kenal trend sebenar. So, semua ready Okey, kalau boleh take note sikit cara kita nak mengenal ICWR ni. Pertama sekali, kita kena faham tentang impulsif dahulu. Nampak tu? Impulsif. Nampak tu? Impulsif. Impulsif ni apa? Okey, macam saya cakap tadi, bila uptrend,
kita perlu tahu harga tertinggi. Okey. Ini saya tandakan warna kuning ni. Perhatikan warna kuning ni, line kuning ni. Itu adalah paras-paras tertinggi. Paras tertinggi, paras tertinggi, paras tertinggi dan paras tertinggi. Semua setuju tak dengan apa yang baru saya tandakan tu? Setuju tak? Paras tertinggi, paras tertinggi, paras tertinggi, paras tertinggi, paras tertinggi dan paras tertinggi. Setuju. Okey, yang lain ada yang tak setuju tak? Nak tahu juga ada yang tak setuju ke? Semua setuju Setuju, 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 setuju. Okey. So itu adalah paras tertinggi. Bila paras tertinggi, lama. Okey. Bila paras tertinggi, harga dapat melepasi paras tertinggi dekat sini, nampak tu? Harga dapat lepas, harga dapat lepas. Tengok, nampak saya warna hitam tu saya buat harga dapat lepas semuanya. Bila harga dapat melepasi paras tertinggi, pergerakan daripada harga tu, tengok kita tengok, saya tak boleh undo ni. Okey. So, apabila contohnya daripada yang nombor 1 ni, saya mark nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Nombor 1 ni daripada point A ke point B, tu nampak tu, dia dapat lepas paras tertinggi ni. Bila dapat lepas paras tertinggi, pergerakan ini dipanggil sebagai impulsif. Dia automatik terjadinya impulsif apabila dia melepasi paras tertinggi. Itu sahaja, nampak tu. Dia lepas paras tertinggi, pergerakan ini dipanggil sebagai pergerakan ini dipanggil sebagai impulsif. Itu sahaja. Syarat dia adalah untuk mencari impulsif. Impulsif ni adalah GPS kita. Ibarat kita punya Waze. Maksudnya bila impulsif terjadi, impulsif melepasi paras tertinggi, harga dapat melepasi paras tertinggi, ini dipanggil sebagai impulsif up ataupun impulsif menaik. Bila impulsif menaik dah keluar, maksudnya dia nak naik lah. Itu sahaja. So bila kita tahu dia melepasi paras tertinggi sekali, contoh dekat sini, paras tertinggi dekat sini, dah keluar automatik impulsif punya pergerakan. So bila impulsifnya pergerakan dah keluar, maksudnya dia nak naik. Itu sahaja. Dan dia akan keep on melepasi paras tertinggi. Nampak tu? Jadi impulsif dia semua akan keluar di sini, di sini, di sini dan di sini. Itulah maksud impulsif bila dia melepasi paras tertinggi. Impulsif up dah keluar, maksudnya nak naik. Sampailah kita tengok dekat sini. Saya buat lagi sekali line. Warna hitam lah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sampailah kita tengok dekat sini daripada A, daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sampailah nombor 6. Nombor 6 je yang impulsif tak dapat nak lepas. Betul? Kalau tengok dekat sini atas sekali ni, sini tak lepas untuk menjadi impulsif, tak melepas resisten ataupun harga tertinggi. Daripada saat tu dia dah jadi ke bawah pula. Maksudnya harga dah start pecah harga terendah pula. Nampak tu? Melepasi paras-paras terendah pula. Bila harga dapat melepasi paras terendah pula, itu bermaksud dia menjadi impulsif I bawah ataupun impulsif down. Impulsif down. Sebab dia jadi impulsif down, dia pecah harga terendah ataupun support. Itu je. Dia jadi impulsif up sebab dia pecah paras tertinggi. Itu sahaja dalam trading. Bila kita tahu tentang impulsif, contohnya dekat sini, impulsif dah keluar. Maksudnya impulsif adalah ibarat satu highway. Maksudnya kita dekat sini, contoh dekat sini, sini adalah KL. Dan sini adalah Pulau Pinang. So, impulsif ni ibarat highway dia. Dan apabila impulsif tu highway dia, korektif ni pula adalah ibarat R&R. Nampak tu? Itu adalah R&R kita. Maksudnya,
Contoh saya bagi satu metafora lah, senang faham. Kita nak pergi daripada KL ke Pulau Pinang. Kita nak pergi KL ke Pulau Pinang. Tapi bila kita masuk highway dan kita nak isi minyak, takkanlah kita nak patah balik KL, betul? Kita dah masuk highway dah ni. So mestilah kita masuk R&R. So lepas masuk R&R dah isi minyak, kita ikut balik highway tu. Sama juga pergerakan tu, maksudnya destinasi kita masih lagi Pulau Pinang. Yang kita masuk R&R ni adalah maksudnya ambil berehat sebentar lah. Harga berehat sebentar. Itulah maksud korektif. Dia memberi peluang untuk kita masuk ataupun entry dalam market. Jadi harga naik, dia berehat sebentar, masuk R&R, dah dia naik. Dia kita tahu nak pergi utara ni. So dia pergi, masuk R&R balik, masuk balik, naik. Dan dia at last ataupun destinasi terakhir dia adalah Pulau Pinang juga. Itulah maksud dalam trading. Yang penting kita nak jumpa highway dia dulu. Ingat note yang simple kalau nak tulis, impulsive up berlakunya ketika dia melepasi paras tertinggi. Kalau impulsive down disebabkan dia melepasi paras terendah, itu saja. Itulah maksud dia. Nampak line biru tu dia naik, maksudnya impulsif atas. Kalau line biru tu ke bawah, maksudnya impulsif dia ke bawah. Itu sahaja. Ada persoalan ke? Ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa? Siapa yang tak faham tentang apa yang baru saya explain ni? Boleh bagi tahu. Ada ke? Ada ke yang ada soalan ke? Cuba bertanya kalau tak faham. Tak apa, saya boleh explain balik. Semua faham ke? So, apa formula utama dia? Faham, Sifu? Syukur. Okey, faham. Alright. Jadi, saya akan tunjuk satu konsep. Siapa nak tahu konsep sebenar trading? Siapa nak tahu tentang konsep sebenar trading? Allah, padam. Okey, sekejap ramai nak tahu. Saya nak tanya. Saya nak tahu. Kalau dah start dia tak lepas paras tertinggi tu, maknanya dia nak turun ke Sifu. Yes, betul. Itu kalau dah pro lah Abang Faris. Maksudnya kalau dah pro, dah boleh tahu dah. Dah mahir tentang impulsif, dah tahu dah sifat dan perangai. Tak lepas dia paras tertinggi, dia akan jadi downtrend semua kan. Okey, tak apa. Saya akan cerita lagi sikit, sedikit. Saya share dulu saya punya screen. Mana whiteboard? Okay. Nampak semua whiteboard saya ni? Nampak ke? Semua nampak ke? Nak tahu juga nampak tak nampak? Nampak. Alright, cantik. Jadi kita tukar warna apa? Birulah. Shade merah je. Okey, konsep trading. Sekejap Konsep dalam konsep trading. Trading secara pro. Okay, konsep trading secara pro ni adalah yang pertama adalah dah tahu first trend. Nombor satu yang paling penting kita nak tahu dalam trading adalah trend dia. Trend itu sangat-sangat penting. Dalam kata-kata orang trader-trader pro, trend is your friend and trend is your girlfriend. Semualah trend. Tapi kadang-kadang, walaupun dia girlfriend kita, kadang-kadang tak boleh ikut juga perangai. Kan? So, 90% kita boleh follow trend, lagi 10% kita jangan follow trend. Ada juga sebab-sebab dia. Cuma kita nak tahu bila trend tu akan berakhir semua. Yang penting, nombor 2 adalah kita nak tahu pasal trend juga. Dan nombor 3 adalah trend. Kenapa sampai 3 kali saya cakap pasal trend? Nombor 1, 90% kita kena follow trend. Follow saja. Dan nombor 2 adalah belajar untuk cara nak follow. Nombor 3 adalah
cara nak tahu tentang habis trend. Habis trend. So benda ni yang paling penting adalah nombor 1 dan nombor 2 dahulu. Bagi saya nombor 3 ni nanti last baru kita kena cari ilmu tu. Yang pertama adalah nombor 1 dan nombor 2. Cara nak follow dan kita nak tahu trend tu kuat tak kuat. Jadi konsep trading sebenarnya adalah lebih pada trend je. Nak entry ataupun nak buy atau sell, sebenarnya benda tu jatuh pada nombor 4. Sebenarnya lah. Yang kita kena tahu adalah nombor 1 dan nombor 2 dan nombor 3 dahulu. Macam mana nak beli atau jual, itu nanti sebenarnya. Kena faham konsep ni dulu. Barulah orang kata dibenarkan, kalau saya lah belajar betul-betul dengan saya, barulah saya bagi siapa-siapa yang personal coaching ke ataupun betul-betul pernah jumpa saya, barulah saya bagi untuk buy atau sell dalam trading sebab dah faham pasal trend. Sebab dah faham pasal trend, kalau buy kat mana-mana ataupun sell di mana-mana, tetap akan profit. Itulah maksud saya. Okey, konsep yang saya nak cakap lagi satu adalah lebih kepada, mana kita punya ni? Konsep lagi satu, kita nak bagi tahu golden rule dia. Golden rule ataupun dalam trading, ni golden rule dia panggil. Golden rule dalam trading, yang paling penting adalah kita nak cerita pasal buy, kita nak beli, buy. Apa yang kita buy sebenarnya? Kalau dalam trading, contoh dia, katakanlah GBP/USD. Contoh Kalau kita buy, kita beli, kita membeli Great Britain Pound. Kalau kita sell, bermaksud kita membeli USD. Itu je maksud dia. Kalau kita beli, maksudnya kita membeli ekonomi Pound. Kalau kita sell, kita membeli ekonomi USD. Maksudnya kita menyebelahi mana satu ekonomi lah, mana satu currency ataupun mata wang yang kuat. Jadi bila kita tahu buy, kita buy bermaksud harga kalau naik impulsif ke atas, barulah maksudnya pound tu kuat. Itu je paling penting. Kalau impulsif ke bawah, bermaksud USD tengah kuat. Dia tengoklah yang depan ni apa. Kalau depan ni euro, maksudnya impulsif ke atas, euro kuat lah. Sekarang ni depan ni yang nombor 1 ni adalah pound. So impulsif ke atas maksudnya pound tengah kuat. Itu sahaja. So bila kita tengah nak buy, so kalau kita nak buy, first kita kena tahu tentang impulsif dia up ke down. Yang penting adalah kita nak tahu impulsif dia haruslah up. Kalau impulsif up, barulah jadi buy tu. Dan bila dah impulsif dah up, barulah keluar dia punya jalan cerita. Kita padam balik ni. Okay. Kalau impulsif up, bermaksud trend dia naik. Trend up. So bila trend up, kita beli. Itu je dia punya konsep dia dalam trading. Kita beli bila trend tengah naik. Trend tengah naik disebabkan impulsif up. So bila kita nak buy, kita buy dekat beli, buy low. Buy low tu dekat mana? Adalah dekat korektif. Maksudnya bila harga tengah naik, impulsif, contoh. So dia turun sebentar, masuk R&R lah orang kata, itulah korektif. Barulah kita buy dekat sini. Itulah maksud dia, beli pada harga diskaun. Korektif ni adalah beli pada harga diskaun. So bila kita tahu lepas impulsif, ada korektif, wajib lepas tu ada impulsif lagi sekali. Itu je konsep dia. Konsep sebenar dalam trading untuk buy. Kalau kita nak cerita tentang sell pula, sell ni bermaksud impulsif down. Bila impulsif down, bermaksud dia adalah downtrend. DT, saya tulis DT. Bila downtrend, maksudnya kita nak sell.
Kalau kita nak sell, maksudnya kita perlu sell high ataupun sell pada jual pada harga tinggi. Bermaksud bila harga dah jadi impulsif, dia korektif, dia ada impulsif balik. Korektif ni lah harga tertinggi ataupun high. Itulah maksud dia. Korektif. Yes. Jadi, kena ingat lagi sekali apa maksud dia? Buy low, sell high. Macam mana nak tahu buy low adalah impulsif up. Impulsif up. Kalau sell high, impulsif down. Impulsif down. Dah simple as that dia punya sistem. Macam mana nak tahu impulsif ke atas? Dengan pecah harga tertinggi ataupun resistant. Kalau impulsif down, dia pecah harga terendah. Itu sahaja. Faham tak? Konsep dia simple je. Faham ke? Dengan apa yang baru saya jelaskan tadi. Terus tak ada ni. Faham? Alright. Yang lain faham ke? Tak faham, tolong tulis tak faham. Itu konsep trading. Maksudnya, kena cari impulsif. Itu je pertama. Bila dah tahu impulsif ke atas, maksudnya nak beli. Automatik dalam kepala kita, ataupun kita punya fikiran adalah membeli. Kalau impulsif ke atas. Impulsif ke bawah, automatik kita dalam fikiran untuk sell. Itu baru follow trend yang sebenar. Okay, ada yang tak faham ke? Itu paling penting soalan ni. Adakah yang masih belum faham tentang apa saya explain tadi? Kalau tak ada, saya nak tunjuk sedikit macam mana chart dalam chart paling senang lah nak tahu pasal impulsif. Dan saya nak bagi tips. Tips ni tips mahal sebab tiap minggu kalau boleh saya nak bagi tips-tips yang mahal. Yang susah nak jumpa dalam mana-mana. Cari forum ke apa ke susah nak jumpa. Saya nak cerita sikit. Siapa nak tahu? Kalau nak tahu saya terus buka cerita ni. Dia ada serba satu cerita ni. Tak ramai yang tahu. Saya tak ramai pun, kita ada 27 orang ni. Come on brothers. Saya. Alright. Okay. Saya share dulu screen saya. Share dulu dekat screen dan nampak tak dekat saya punya MT4? Okay. MT4 saya. Nampak MT4? Okay, kita padam ni. Padam. Okay, kita nak bercerita tentang impulsif. Yang pertama sekali kalau nak simple impulsif ni adalah melihat kepada monthly. Contohnya monthly ataupun weekly. Pertama sekali adalah kalau nak faham, kita tukar dulu kita punya chart ni. Okay, kita tukar dulu chart kita. Tukar kepada line chart. Itu penting Tukar pada line chart dahulu. Dan bila kita tengok pada time frame H4 dahulu, contoh H4, kita perlu cari, first dalam trading paling penting adalah melihat yang paling kanan. Apa pergerakan yang berlaku di paling kanan? Paling kanan adalah di sini. Line tu dekat sini. Maksudnya ini adalah harga terkini untuk Euro USD. Euro/USD. Ini adalah harga terkini dia. Maksudnya 1 euro bersamaan, ini adalah harga 1 euro bersamaan berapa USD? 1.21056. Dia sama macam USD MYR. Maksudnya 1 USD bersamaan RM4 10 contoh. Inilah yang kita trade. Benda ni. So sekarang ni 1 euro bersamaan, ini adalah 1 euro bersamaan berapa USD? 1.21063. Okay. Jadi, bila kita tengok dekat sini, kita perlu lihat sebelum dia.
Kena tengok yang sebelum. Kena cari harga tertinggi dia dekat sini dan harga terendah dia di sini. Itu je. Contoh, sebagai contoh saja kita buka time frame H4. Dan kita lihat dekat sini ada harga tertinggi, saya buat warna merah dulu. Di atas ni harga tertinggi dia. Dan harga terendah dia adalah pada di sini. Alright, nampak tu. So, bila dalam keadaan ni, nampak tak dia dapat melepasi paras terendah? So, bila kita dah tahu dia melepasi paras terendah, kita tahu line ni adalah impulsif. Simple. Dah tahu itu impulsif, ini impulsif. Adakah impulsif up atau down? Mestilah impulsif ke bawah. Sebab di sini adalah yang kuning tu adalah support. Yang merah tu adalah resistance, harga tertinggi. So dia melepasi paras terendah. So bila melepasi paras terendah, yang naik ni kejap lagi kita boleh expect dia akan naik. Dia naik ni dia buat apa? Dia membuat korektif. Bila kita dah tahu dia buat korektif, dia berehat sebentar, barulah dia membuat impulsif balik. Itulah perangai dalam trading. Maksudnya sifat dia. Pertama sekali, kita perlu tunggu dia memperkenalkan diri. Itu yang paling penting. Kita perlu tunggu perkenalan diri dia. Maksudnya sekarang ni macam ni, dah ada perkenalan dah ni. Maksudnya, okay, aku impulsif down. Dah keluar pengenalan tu, aku impulsif down, barulah kita boleh kita ada masalah gangguan apa? Okay, so alamak, ada bunyi, ada yang ni. Okay, so maksudnya sekarang bila harga dapat melepasi paras terendah, itulah saat perkenalan diri. Maksudnya dia kenalkan diri untuk turun. Impulsif tu dah keluar. So bila impulsif tu dah keluar, mindset kita yang pertama adalah sell sahaja. Mindset dia adalah untuk menjual. Dia nak jatuh lagi. Itu mindset yang kita perlu ada. So, yang pertama sekali kita nak betulkan mindset kita dalam trading. Itu tips saya. Mindset tu penting. Kena tunggu dia perkenalkan diri. Contoh AUD USD. Okay. AUD USD kita tengok dekat sini. Saya buat lagi sekali. Paras tertinggi dia adalah di sini. Sebelum paras tertinggi, kita cerita dulu pasal dia punya harga terkini. Harga terkini adalah di sini. Nampak tu? Itu adalah harga terkini. So, bila harga terkini di situ, kita melihat di manakah paras tertinggi dia. Yang paling kanan adalah di sini, nampak tu. Dan paras terendah dia adalah di sini. Yes. So, harga sekarang melepasi paras terendah. So, ini adalah impulsive down. Bila impulsive down, maksudnya nak sell. Itu sahaja. Mindset tu dah keluar. Sebab di sini ada impulsive down yang memperkenalkan diri. Dan selepas dia memperkenalkan diri, kita tahu next lepas impulsif adalah korektif. Yes. Korektif ni lah saat kita nak jual. Kena tunggu harga tu tinggi sikit baru kita jual. Barulah dia akan melakukan impulsif lagi sekali. Kita perlu ada imagine. Kita kena imagine market tu akan buat macam ni. Barulah orang kata pro trader. Kita dah boleh jangka apa yang akan berlaku. So mindset ni yang paling penting. Saya nak ajar. Inilah cara kita nak mengekalkan ataupun mengenali impulsif dan nak trade secara efisien. Iaitu menggunakan mindset yang betul. Okay.